Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, iaitunya pengajian nahwu, pengajian tasrif. Sekarang kita sudah sampai pada muka surat 33. Muka surat 32 ya. Muka surat 32. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi sekarang kita masuk kepada muka surat 32, buku tasrif dan i'lal. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan kitab ni, muka surat 32. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semuanya, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir ataupun haji dan hajah dan yang sudah hadir bersama kita, sila sapa atau bagi salam, supaya saya pun tahu di antara hajah ataupun haji sudah hadir atau sesiapa saja yang dah hadir, yang dah ikut bersama dengan kita. Okey, jadi sebelum ni kita membincangkan wazan fa'ala, yufa'ilu. Kita dah habiskan semua bina dia, sama ada yang sahih dia macam mana, yang mudha'af dia macam mana, yang bina naqis dia macam mana. Kita sudah habiskan ni semua tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, waalaikumsalam. Hajah Zaidah, Hajah Misalmah juga. Jadi kita dah habiskan yang ni, perbincangan mengenai wazan fa'ala yufa'ilu. Dan hari ni kita masuk kepada wazan yang lain lagi. Apa dia wazan dia? Af'ala yuf'ilu. Wazan dia apa? Af'ala yuf'ilu. Okey. Wazan af'ala yuf'ilu ni sama sebenarnya dengan fa'ala yufa'ilu. Sama-sama apa? Sama-sama mempunyai 4 huruf, terdiri pada 4 huruf. Ini ada fa, ada alif, ada ain, ada lam. Ini pun juga ada hamzah, ada fa, ada ain, ada lam. Ada 4 huruf dia punya. Dua-dua wazan ni mempunyai 4 huruf. Atau kita namakan dengan apa masa tu? Fi'il rubai. Jadi fi'lun rubaiyun kita namakan ya, sebabkan dia mempunyai 4 huruf. Cuma kata dasar dia tetap 3. Yang ini kata dasar dia fa, ain dan lam. Alif ni tambahan. Ini tambahan dia. Sini ni mana tambahan dia? Tambahan dia adalah hamzah. Tambahan dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi huruf tambahan dia di sini adalah hamzah. Yang fa, ain dan lam itu tu huruf asal atau kata dasar dia punya, atau jazar dia punya. Okey. Jadi sekarang kita masuk atau mulai belajar menggunakan wazan af'ala yuf'ilu lagi. Wazan af'ala yuf'ilu. Okey. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham wazan kita ni af'ala yuf'ilu. Ada soalan setakat ni? Ada soalan dari tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Kita cuba. Muka surat
Waalaikumsalam. Hajah semua ya. Kita cuba sekarang muka surat 32. Di sini ni wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Tapi bina dia sahih tuan-tuan puan-puan ya. Bina sahih. Kita cuba bina sahih. Kita tengok kata kerja dekat dalam tabel tu. Dalam tabel ada abtala. 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 Dalam tabel ada abtala. Okey. Abtala maknanya membatalkan. Membatalkan. Abtala maknanya membatalkan. Jadi kita cuba samakan dengan wazan ni. Kita timbang dia dengan wazan ni. Af'ala. Kita tengok sekarang. Apa saja huruf asal dia ni? Iaitunya ba. Iaitunya apa lagi? Ta. Apa lagi yang sejajar dengan lam? Lam. Jadi ini kata dasar dia. Yang hamzah ni apa Ustaz? Hamzah ni huruf tambahan. Kalau kita tengok pada kata dasar ni ba, ta dan lam, ba, ta dan lam, ini tak ada huruf illah, tak ada hamzah, tak ada huruf yang sama. Kalau macam ni, apa nama bina dia? Bina dia bina sahih salim. Sebab tu dalam kitab ni sahih dia buat. Sebenarnya sahih salim ya. Jadi abtala bina dia sahih. Sebab tu dalam kitab ni sahih. Wazan dia apa? Wazan dia af'ala. Tambahan dia apa? Tambahan dia hamzah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi tu kalau kita nak mencari kata dasar dia pada wazan ni, kita bagi wazan dia, kita sejajarkan dengan fa, ain dan lam. Maka jumpulah kata dasar dia. Lepas tu yang hamzah ni apa Ustaz? Hamzah ni huruf tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham ya? Hal fahimtum? Tuan-tuan dan puan-puan semua? Hal fahimtum? Okey. Okey. Saya padam. Ustaz, mungkin antara tuan-tuan dan puan-puan ada yang bertanya, Ustaz, apa fungsinya kita mengubah wazan tu? Contoh dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kata kerja dia, contoh dia kharaja. Asal yang kita tahu dia kharaja. Dalam kitab ni ada, dalam tabel ni ada akhraja. Akhraja. Dalam kitab ni pun juga ada hasuna. Contoh hasuna yang makna berubah jadi dalam tabel muka surat 32 jadi dia ahsana. Dalam ni pun juga ada yang lain-lain lah. Dakhala pun juga ada. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, af'ala ni fungsi dia asal dia sebenarnya 3 huruf. Asal dia sebenarnya 3 huruf. Kharaja, hasuna, 3 huruf. Diubah menjadi 4 huruf ditambahkan dengan hamzah. Jadi asalnya 3 huruf, kita tambahkan dengan hamzah sekarang. Kita tambahkan dengan hamzah. Maka dia berubah jadi akhraja, ahsana. Apa fungsi daripada penambahan hamzah ni? Atau apa fungsi atau tujuan daripada mengubah wazan ni? Pertama wazan dia fa, ain dan lam 3 huruf saja. Lepas tu berubah jadi 4 huruf. Apa guna dia? Ini tuan-tuan dan puan nanti akan ada juga perbincangan dia pada ujung-ujung belajar tasrif nanti ni. Pada muka surat ni last kita akan belajar nanti ni. Pada muka surat 125. Muka surat 125. Tuan-tuan dan puan akan belajar ni nanti insya-Allah. Muka surat 125. 125 ya. Cuma kalau yang ini singkat cerita dia. Kalau singkat cerita dia, di antara fungsi dia adalah, kalau dekat sini ni keluar, dekat sini mengeluarkan, dekat sini cantik, sini ni mempercantik. Macam tu ya. Jadi sebab tu ada dalam kitab ni ada istilah dia sana tu, wazan ini dalam kitab ya, muka surat 32 di bawah tabel, wazan ini kebanyakan membentuk makna me dengan kan. Contoh dia dakhala ya.
Kalau sini kharaja, buat dakhala juga ada. Dakhala masuk. Kalau ada khala, maknanya jadi apa? Memasukkan. Ada me dengan kan. Hampir semualah. Tapi tak semua itu juga. Ada lagi fungsi-fungsi dia yang lain. Macam yang kita bincang tadi, fungsi dia kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok yang lebih lengkap dia tu, ada pada muka surat 125. Tapi kita akan belajar nantilah. Kemudian kita akan belajar insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Hal indakum soal, ada soalan setakat ni? Tuan-tuan dan puan-puan semua? Ada soalan? Hal fahimtum? Hal fahimtum, hajah dan haji semua, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Okey. Okey, tak ada soalan ya? Saya padam ya. Okey. Sekarang kita cuba mempelajari sigat-sigat dia. Kita cuba ya. Di sini ni kita ambil kata kerja dia dalam table ni. Abu ada atau ada khala sajalah. Ada khala. Kita ambil kata kerja dia. Ada khala. Sekarang kita ubah lagi. Ada khala maknanya telah memasukkan, tuan-tuan dan puan ya. Maknanya telah memasukkan. Sekarang kita ubah menjadi sedang memasukkan. Apa tu bahasa Arab dia, tuan-tuan dan puan-puan semua? Sedang memasukkan. Apa bahasa Arab dia? Sedang memasukkan. Kalau yang adkhala maknanya adalah telah memasukkan. Sekarang kita ubah menjadi sedang memasukkan. Kita gunakan sigat apa? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudah hadir, sila bagi jawapan. Kalau ini telah memasukkan, maknanya ini fi'il madhi. Kita ubah jadi sedang memasukkan. Apa bahasa Arab dia, tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Hajah, umur rida. Okey, ada lagi di antara hajah dan haji yang nak menjawab apa bahasa Arabnya sedang memasukkan. Okey. Sedang memasukkan, bukan masuk ya. Sedang memasukkan. Hajah Nana Kota, Hajah Nur Fazila, okey. Hajah Miss Salmah, betul. Okey. Hajah Umur Ridha bukannya dukhulu ya, sebab maknanya sedang memasukkan. Sedang memasukkan. Okey. Jadi adkhala, kalau kita nak buat sedang, maknanya kita gunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia apa? Fi'il mudhari' dia adalah yudkhilu. Yudkhilu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebabkan, kenapa Ustaz guna baris atas plus baris depan sini Ustaz? Sebabkan wazan dia macam tu, tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada wazan ni dalam kitab ni paling atas sekali, af'ala yuf'ilu. Jadi dia ikutkan wazan. Adkhala yudkhilu. Dekat atas sekali tu ada wazan sebagai rujukan kita. Nak bagi baris dia ya. Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'alan, muf'ilun, muf'alan, af'il, la tuf'il, muf'alun. Kalau nak lagu dia saya pun tak hafal sangat lagu ni. Nanti ni boleh tuan-tuan dan puan tengok dalam rakaman YouTube ataupun Facebook kita, Pusat Ilmu At-Taqwa dekat YouTube ada. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan tengok ya. Kalau saya pun tak hafal sangat lagu dia ni. Ni lagu ni pelajar-pelajar yang hafal ni lagu-lagu ni. Okey. Jadi adkhala yudkhilu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dia gunakan baris depan sekarang Ustaz? Sebabkan kalau yang lain tadi tu dakhala yadkhulu gunakan baris atas. Kenapa sekarang baris depan? Sebabkan memanglah wazan dia. Jadi wazan dia memang baris depan ya. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu. Okey. Jadi kita gunakan fi'il mudhari', menyatakan sedang. Telah memasukkan, sedang memasukkan. Sekarang kita ubah kepada masukkanlah. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Masukkanlah. Okey. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua, masukkanlah. Sila
Di antara tuan-tuan dan puan yang nak jawab, masukkanlah. Apa bahasa Arab dia? Masukkanlah. Okey, saya tunggu. Masukkanlah. Sila tuan-tuan dan puan, bahasa Arab daripada masukkanlah. Okey, ada lagi? Nah, ni Hajah Nur Fazilah, Hajah Ummu Ridha. Ada lagi? Tuan-tuan dan puan yang nak jawab? Okey. Okey, Masya Allah, Hajah Misalma, Hajah Azimah, Hajah Siti Mazmin. Okey, betul. Betul. Masukkanlah, kita gunakan fi'il amar. Maknanya apa? Adkhil. Wazan dia apa? Wazan dia af'il. Wazan tengok dekat atas sekali, ada tu af'il. Af'il. Okey, senang ya. Okey. Jadi af'il atau adkhil. Jadi wazan dia af'il, sebab tu baris dia jadi adkhil. Saya rasa senang ni bagi tuan-tuan dan puan semua. Sekarang kita ubah jadi orang yang memasukkan, atau yang memasukkan, atau benda yang memasukkan, atau yang memasukkan. Apa bahasa Arabnya tu, tuan-tuan dan puan semua? Yang memasukkan. Orang yang memasukkan boleh juga. Yang memasukkan. Apa tu bahasa Arab dia, tuan-tuan dan puan semua? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Yang memasukkan. Sila tuan-tuan dan puan semua. Yang memasukkan. Sila. Ada di antara tuan-tuan dan puan nak jawab? Hajah Ummu Ridha. Ni baris ni tak ada Hajah Ummu Ridha. Ini sama ada mudkhilun, mudkhalun. Okey, Hajah Ummu Ridha. Mudkhilun. Masya Allah, Mumtazah Azimah juga. Hajah Nur Fazilah, Hajah Siti Mazmin. Okey, ada lagi di antara Hajah dan Haji yang nak jawab? Kita ubah, sini ni telah memasukkan, kita ubah jadi yang memasukkan. Atau pelaku dia. Apa? Hajah Misalmah. Jadi kalau pelaku dia yang memasukkan, kita gunakan sigat apa? Ismul fa'il. Mudkhilun. Mudkhilun. Okey. Okey, ramai yang betul ya. Sekarang kita ubah jadi masa memasukkan. Masa memasukkan. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, tuan-tuan dan puan semua? Masa memasukkan. Sila tuan-tuan dan puan semua. Masa memasukkan. Boleh? Okey, betul Hajah semua ya. Ini isim fa'il ya. Kita ubah sekarang jadi masa memasukkan. Apa bahasa Arab dia, tuan-tuan dan puan semua? Masa memasukkan. Ada? Okey, ramai jawab. Madkhalun, mudkhalun. Okey, apa? Hajah Azimah, Hajah Nur Fazilah. Ada lagi yang nak jawab? Masa memasukkan. Mudkhalun. Okey, ramai yang betul ya. Jadi kalau masa kita gunakan isim zaman ya. Mudkhalun. Okey, mudkhalun. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Tak faham pertanyaannya. Kita buat sini ni. Ini ni maknanya telah memasukkan. Ini maknanya yang memasukkan. Ini maknanya masa memasukkan masa. Atau waktu memasukkan. Ataupun masa atau waktu. Betul lah bahasa Melayu dia ya. Waktu memasukkan. Jadi ini menunjukkan masa. Kalau masa kita gunakan isim zaman. Kita gunakan isim zaman ya. Okey, kita gunakan isim zaman. Boleh? Hajah Ummu Ridha. Kita gunakan isim zaman. Jadi kalau cerita dia masa berbuat, masa pukul, masa menulis, masa memasukkan, masa apa-apalah macam tu. Tapi sebenarnya isim zaman ada juga nanti ni boleh juga dimaknakan isim makan dia. Tempat memasukkan, tempat dia. Itu pun juga boleh jadi isim makan ya. Okey. Saya Indonesia.
Masa atau waktu. Okey. Waktu ya. Okey. Kalau Indonesia dia waktu, kalau Malaysia dia masa. Dah? Jadi ni rasa saya tuan-tuan dan puan-puan semua sudah memahami penggunaan daripada setiap sigat daripada wazan yang sini ya. Setiap sigat pada muka surat 32 ni. Semua bentuk kata dia. Ini fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, ini isim fa'il, ini isim makan ataupun isim zaman. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sudah memahami penggunaan sigat-sigat ni. Sekarang kita cuba, kita tak nak berlama-lama, kita cuba terus kepada latihan yang ada. Kita cuba pada latihan biar nak melekatkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan semua. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan semua faham? Hal fahim tum? Ada soalan sebelum kita masuk latihan? Adakah soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Betul. Kalau tak tengok buku susah juga, betul. Kena ada juga buku. Kena ada juga buku, betul. Okey, ada soalan setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada ya? Okey. Jadi kita buat latihan yang nombor 1. Nombor 1. Ar-riya'u. Ni kita tak tahu baris dia macam mana. Okey. Ar-riya'u. Al-amali. Okey. Yang ni ya, kita nak cari apa fi'il madi dia. Lepas tu apa sighat dia. Lepas tu apa wazan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah? Semua faham ya, tak ada soalan ya. Okey. Jadi ni soalan nombor 1 ni, muka surat 32, soalan nombor 1. Ar-riya'u. Kita nak cari yang ni. Kita nak cari ni. Bla 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 amalan. Riya itu bla 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 amalan. Okey. Sekarang pertama kali kita cari dulu apa ni fi'il madi dia ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Sila. Tuan-tuan, Hajah Umur Ridha dah tulis dah ya. Apa fi'il madi dia ni? Apa ni fi'il madi dia? Sila Hajah dan Haji semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa fi'il madi daripada perkataan yang ni? Fi'il madi dia dulu cari. Yang senang dulu cari ya. Fi'il madi dia dulu. Okey. Hajah Nur Fazilah pun juga dah jawab. Apa lagi? Ada lagi di antara Hajah dan Haji yang nak jawab. Apa fi'il madi dia? Ada lagi yang nak jawab? Sila. Hajah Umur Ridha. Okey, betul. Abu Talha. Ada lagi? Ada lagi di antara Hajah dan Haji semua yang nak jawab. Apa ni fi'il madi dia? Abu Talha. Okey. Okey. Abu Talha. Ramai jawab Abu Talha. Tengok dalam kitab, dalam table ada Abu Talha. Okey. Jadi fi'il madi dia Abu Talha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pertama kali itu kita cari dulu fi'il madi dia. Terjumpa fi'il madi dia. Makna fi'il madi ni apa? Membatalkan. Membatalkan makna dia. Okey. Sekarang kita cari sigat dia. Sigat dia agak-agaknya apa ni tuan-tuan dan puan-puan semua? Saya nak tengok ni jawapan daripada tuan-tuan dan puan-puan ni. Apa tu sigat dia? Yang sini ni. Sigat dia apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini ada mim. Ada mim ya. Ada mim. Maknanya dia tu isim tu. Sama ada dia isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, mimi. Sama ada isim-isim, ada isim zaman, isim makan. Jadi agak-agaknya apa tu sigat dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey, Hajah Nur Fazilah isim masdar boleh. Kita tahan dulu, tak apa. Ada lagi di antara Hajah dan Haji yang nak menjawab apa tu sigat dia. Okey, Hajah Nur Fazilah isim masdar. Okey, boleh? Tak masalah. Hajah Umur Ridha isim
Muf'ilun. Hajar Umur Ridha cakap ini adalah isim fa'il. Okey. Hajar Misalma isim fa'il. Okey. Ada lagi nak jawab? Hajar Zainab isim makan. Okey juga, boleh. Nanti kita cuba. Hajar Nana Kotak isim maf'ul. Boleh. Beramai ya. Macam-macam jawapan. Hajar isim maf'ul boleh. Jadi, kita cuba dulu. Yang pertama, isim zaman. Isim zaman. Okey, isim zaman tadi ada di antara Hajar nak cakap ini isim zaman. Riya itu adalah masa membatalkan amalan. Riya itu adalah waktu membatalkan amalan. Tak sesuai. Kurang sesuai dia. Riya itu adalah masa membatalkan. Riya itu bukan masa. Perbuatan riya atau menampakkan apa tu bukan masa ya. Itu bukan masa membatalkan, bukan masa tu, bukan menunjukkan masa. Jadi ni salah. Isim zaman ataupun isim makan salah. Menunjukkan tempat pun salah, menunjukkan masa pun juga salah. Jadi dia bukan isim zaman ataupun isim makan. Jadi tinggal apa lagi? Tinggal 3 lagi ya. Isim apa lagi? Isim masdar. Lepas tu isim fa'il. Lepas tu isim maf'ul lagi tinggal ya. Okey. Yang selanjutnya saya cuba yang ni lah. Isim maf'ul, tuan-tuan dan puan-puan ya. Isim maf'ul. Ni ada juga yang jawab ni, Hajar Azimah ni terakhir. Isim maf'ul. Riya itu adalah perkara yang dibatalkan amal. Perkara yang dibatalkan. Setahu saya, riya tu bukan dibatalkan. Riya tu membatalkan. Membatalkan amalan, bukan dibatalkan. Jadi, riya itu adalah sesuatu yang kalau isim maf'ul dibatalkan jadi dia dibatalkan. Tak mungkinlah dibatalkan amalan, tak mungkin Hajar dan Haji ya. Tak mungkin. Riya itu adalah sesuatu yang dibatalkan amalan, tak mungkin. Riya bukan dibatalkan, riya tu membatalkan yang ada. Maknanya yang ini pun salah juga. Bukan dibatalkan. Riya itu dibatalkan amalan, tak. Okey. Kita cuba isim masdar. Isim masdar ni tuan-tuan dan puan-puan semua, dia boleh maknanya pembatalan. Pembatalan atau membatalkan. Kalau kita buat riya itu pembatalan amalan, kurang sesuai. Isim masdar, ini kan ni tak sesuai dia sini ni. Isim masdar ni jadi dekat sini. Jadi riya itu pembatalan amalan, kurang sesuai. Kalau yang lebih tepat dia apa? Isim fa'il. Kenapa isim fa'il Ustaz? Riya itu adalah, isim fa'il ni kan yang membatalkan. Jadi riya itu adalah yang membatalkan amalan atau sesuatu yang membatalkan amalan. Jadi dia gunakan apa? Sigat isim fa'il. Jadi riya tu membatalkan amalan. Riya tu membatalkan pahala. Riya tu membatalkan perbuatan baik yang kita kerjakan. Membatalkan pahala, membatalkan amalan. Jadi riya itu adalah perkara atau sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan tu maknanya dia ismul fa'il yang membatalkan amalan. Okey. Jadi sigat dia apa tuan-tuan dan puan-puan semua? Sigat dia adalah isim fa'il. Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan masih belum terbiasa lagi mencari sigat ni. Tak apa, kita bertahap-tahap, sedikit-sedikit kita akan memahami dia insya-Allah. Okey. Okey, jadi sini ni kita gunakan apa? Isim fa'il, bukan isim masdar. Sebabkan dia tak menunjukkan pelaku ya. Sebabkan riya ni pelaku ni, perbuatan riya tu membatalkan, dia pelaku yang membatalkan. Yang membatalkan. Okey, jadi dia sigat dia isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Lepas tu, okey, alhamdulillah faham semua aja ya. Alhamdulillah. Lepas tu wazan dia. Wazan dia apa lagi? Kalau isim fa'il, wazan dia apa? Hajar dan Haji semua. Wazan, boleh tengok dekat atas, baris kedua. Wazan tu pada baris kedua. Yang paling atas sekali dalam kalam ni, itu tu sigat semua tu. Sigat isim masdar, fi'il mudhari', fi'il madi, semua sigat, nama-nama sigat. Di bawah dia tu wazan nama dia. Cuba cari wazan untuk isim fa'il, tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa wazan isim fa'il? Wazan isim fa'il apa? Sila
Isim fa'il. Okey, Hajah Ummu Ridha. Okey. Hajah Ummu Ridha muf'ilun. Okey, muf'ilun. Okey. Ada lagi di antara hajah dan haji nak bagi wazan ya muf'ilun. Okey, ramai mudah nak jawab ya. Ada lagi Hajah Nur Fazilah, Hajah Nur Fazilah, ada lagi Hajah Azimah. Okey, Hajah Siti Mazmin, Hajah Zainab. Okey, jadi wazan dia apa? Muf'ilun. Okey, sekarang hajah dan haji semua kita gunakan wazan ni, kita letak baris dia sama dekat sini. Jadi wazan ni, pola dia. Pola nama ya. Jadi pola ni baris depan, baris sukun, baris bawah, baris depan. Itu kita letak dekat sini. Maknanya sini ni baris depan, sukun, baris bawah, baris depan. Macam tu dia. Jadi dia, kalau wazan dia muf'ilun, maknanya sini mubtilun. Macam tu tuan-tuan puan-puan semua ya. Kalau sini muf'ilun, maknanya sini mubtilun. Okey, dah ya? Jelas tuan-tuan puan-puan ya? Hal wadih? Jelas ya? Semua jelas nampak ya? Jadi kalau wazan yang muf'ilun, maka sini kita tulis mubtilun. Setakat ni jelas ya, tak ada masalah ya. Sorof, pelajaran tasrif, sesi kita tasrif ni, sebenarnya hanya perbincangan setakat ni saja. Tak ada lagi benda-benda lain. Setakat ni saja. Kalau tasrif, setakat ni saja. Untuk tasrif, setakat ni saja. Tapi bahasa Arab, kalau kita gunakan hanya tasrif, itu belum sempurna lagi. Kita kena sempurnakan dengan nahu dia. Jadi sebab tu, kalau kita belajar tasrif ni, kita kena juga ikut nahu juga. Kita kena juga ikutkan nahu. Tak hanya tasrif saja. Sekarang kita tengok nahu dia. Okey, kita tengok nahu dia, hajah dan haji ya. Ini ar-riya'u. Riya' itu adalah, kalau kita nak bezakan mubtada' dengan khabar, kita kena pisahkan. Riya' itu adalah, jadi selepas ada ini ni mubtada' dia. Saya bagi warna hitam lah ya. Mubtada'. Ini mubtada' dia. Riya' itu adalah, jadi ini mubtada' dia. Mubtada'. Riya' itu adalah, okey, ini mubtada' ya. Mana khabar dia? Khabar dia yang ni. Ini khabar dia. Ni khabar dia tuan-tuan puan-puan ya. Khabarun. Khabarun. Okey, riya' itu adalah, mana selepas adalah tu khabar. Sesuatu yang membatalkan. Okey. Mubtada' dengan khabar kena rafa' ustaz. Betul, ni rafa'. Riya'u. Sini pun rafa' juga un. Tapi tuan-tuan dan puan-puan semua, tapi ada tapi dia. Sini sama-sama mubtada', sini mubtada', sini khabar, sama-sama rafa', dah okey dah. Tapi ada yang kita jangan sampai tersilap di sini. Apa dia ustaz? Dekat sini ni, khabar dia ni, kalau kita tulis, kita ambil dekat sini ya. Saya letak dekat sebelah sini lah ya. Saya ambil khabar dia sajalah ya. Tilun al-amal. Okey. Kalau kita tengok sini tuan-tuan dan puan-puan semua, mubtilun al-amali. Yang sini ni tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Ustaz Samsul Ma'arif tulis dia al-amali? Kenapa dalam kitab sini tulis al-amali? Kenapa dia majrur? Kenapa dia jar? Kenapa dia jar tuan-tuan dan puan-puan semua? Kenapa dia majrur? Apa sebab dia? Saya tengok dalam live dengan Seangga, tuan-tuan dan puan-puan semua dah belajar. Kenapa dia jar? Ada 3 sebab dia apa? Pertama, sebabkan sebelum dia ada huruf jar. Sebab sebelum dia ada huruf jar. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, apabila dia sebagai mudhafun ilaihi. Okey. Yang ketiga, apabila dia sebagai apa?
sebagai tabi'. Tabi' itu apa Ustaz? Ikut yang sebelum dia. Agak-agaknya yang jar sekarang ni, majrur ni, kenapa dia majrur tuan-tuan dan puan-puan semua? Adakah sebab huruf jar? Adakah sebabkan dia sebagai mudhaf ilaih? Adakah sebabkan dia sebagai tabi'? Sebabkan apa dia? Okey, ramai jawab mudhafun ilaih. Okey. Sebabkan apa sini dia majrur tuan-tuan puan-puan? Sebab dalam kitab tu saya tengok dalam kitab ni tulis dia baris bawah. Baris bawah. Jadi kenapa dia baris bawah sini ni? Okey, ramai jawab mudhafun ilaih. Okey, masya-Allah betul. Jadi disebabkan dia sebagai mudhafun ilaih. Kenapa Ustaz tak ada, bukan sebabkan ada huruf jar sebelum dia? Sebelum dia tak ada huruf jar pun. Sebelum dia tak ada huruf jar, ini tak ada huruf jar, ni bukan huruf jar. Dia tabi', dia tak ada ikut siapa-siapa. Sebelum dia ada ke tak yang jar tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada ya. Ini rafa', ini rafa'. Jadi dia tak ikut siapa-siapa pun. Jadi disebabkan dia sebagai mudhafun ilaihi. Okey, kita tahu ini mudhaf ilaih. Sekarang kita dah tahu dah ini mudhafun ilaih. Sekarang kita dah tahu bahwasanya al-amali ni adalah mudhafun ilaihi. Kita tahu ni mudhaf ilaih tuan-tuan puan-puan ya. Sekarang kita dah tahu dia mudhaf ilaih. Maknanya mubtilun yang dia ni khabar ni, mubtilun yang khabar ni, dia juga sebagai apa? Dia juga sebagai mudhaf. Jadi yang khabar ni dia pun juga sebagai mudhaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebabkan al-amali sebagai mudhaf ilaih, maknanya mubtilun ni pun juga sebagai mudhaf. Kalau sini mudhaf ilaih, maknanya dekat sini sebagai apa? Sebagai mudhaf. Boleh tuan-tuan puan-puan ya? Jelas ya? Faham ya? Sebabkan sini mudhafun ilaih, sini mudhaf. Okey. Sekarang kita nampak kesalahan dia. Apa tu kesalahan dia Ustaz? Kita dah tahu ini mudhaf. Kalaulah dia mudhaf, maknanya dia tak boleh bertanwin. Haram bertanwin. Haram bertanwin. Mudhaf memang tak boleh langsung bertanwin. Haram dia bertanwin. Jadi macam mana? Kalau dia tak boleh bertanwin, kita hilangkan tanwin tuan-tuan dan puan-puan ya. Hilangkan tanwin dia. Tadi asalnya kita buatkan mubtilun. Sebabkan dia mudhaf dan mudhaf tak boleh bertanwin, ujung dia kita hilangkan tanwin tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi dia macam mana? Mubtilu. Mubtilul amali. Jadi mubtilu ni dia khabar dan dia juga sekali sebagai mudhaf. Al-amali dia apa? Mudhafun ilaihi. Macam mana kita tahu Ustaz? Sebabkan dia majrur. Jelas? Tuan-tuan dan puan-puan semua ya? Boleh difahami? Okey, jadi itu nahu dia. Jadi kalau dalam nahu dia, kita kena perbetulkan ni. Bukan mubtilun tapi mubtilu saja. Mubtilu. Jadi mubtada, khabar dia pun juga sebagai mudhaf dan ini sebagai mudhafun ilaih. Okey, macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Hal fahim tu? Boleh faham? Okey. Atau saya terlalu laju sangat ni? Kalau saya terlalu laju sangat, boleh tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu ya. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Kita masih ada masa 5 minit. Kita cubalah satu lagi. Okey, tak ada ya? Tak ada soalan apa-apa. Saya padam. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita belajar tasrif, seeloknya kita jangan lupakan nahu. Kalau kita belajar tasrif, kita belajar tasrif, seeloknya kita jangan lupakan nahu ya.
Kalau tak tahu macam mana nak hilangkan Ustaz. Kalau macam mana ni maksud dia Hajah Azimah? Kalau tak tahu macam mana nak hilangkan. Kalau selalunya hajah dan haji ya, selalunya bentuk mudhaf dengan mudhaf ilaih tu selalunya nampaklah tu. Dia selalunya mudhafun ilaih ni ada alif lam selalunya, walaupun tak semua ya. Dan ujung dia ni mesti jar. Sama ada ujung ni baris bawah, ni mudhaf. Tu alif lam, sama ada ujung dia ya nun. Macam tu. Ni mudhaf guna alif lam. Selalunya ujung dia ya macam ni. Selalunya macam ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya nun ataupun gunakan baris bawah macam ni lah. Selalunya yang dua ni, selalunya. Untuk setakat ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Tadi tuan-tuan dan puan-puan kena fahamkan lagi maksud daripada mudhaf dengan mudhaf ilaih. Ataupun istilah dia mudhaf dengan mudhaf ilaih lah. Okey, kena fahamkan yang ni, mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kita pernah belajar rasanya dengan tuan-tuan dan puan-puannya dalam sesi bahasa Arab komunikasi. Ada tajuk khas untuk mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nanti boleh tuan-tuan dan puan-puan rujuk tengok video tu pada bahasa Arab komunikasi. Nanti boleh admin nanti bagi tahu dekat sini. Bahasa Arab komunikasi, tajuk dia mudhaf dengan mudhaf ilaih atau idhafah istilah dia. Nanti boleh tanya dekat admin pun boleh nanti bagi tahu tu insya-Allah pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Mengenai mudhaf ya. Jadi kalau kita dah tahu dia mudhaf, maknanya kita hilangkan tanwin dia. Kita cuba 3 minit 3 minit je lagi masa kita. Kita cubalah. Nombor 2. Saya takut saya tak cukup masa ni. Tapi bolehlah. Kita nombor 2 ni. Atau nombor 3 saja. Nombor 3 agak simple sikit. Saya tak nak berlama-lama. Takut tuan-tuan dan puan-puan. Innallaha ma'a. Okey. Kita nak fokus dengan yang ni. Benda yang satu ni. Kita cuba nombor 3 ya. Nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau nombor 2 dia agak panjang sikit. Perlukan masa. Sebab masa kita hanya tinggal 2 minit saja lagi. Okey. Sekarang ni kita terjumpa yang macam ni. Okey. Innallaha, sesungguhnya Allah bersama, ma'ani bersama, bla 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 bla. Okey, sekarang pertama kali kita cari fi'il madhi dia. Lepas tu cari sighah dia. Lepas tu cari wazan dia. Cara senang dia tuan-tuan dan puan-puan, hilangkan dulu yang ni. Hilangkan yang ya dengan nun ni. Sebabkan ini menandakan ramai ni. Ya dengan nun ni menandakan ramai ni. Kita hilangkan ya dengan nun ni dulu. Tengok saja yang ini ni. Agak-agaknya, apa tu fi'il madhi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Saya tunggu ya. Okey, tak apa. Hajah nun madhi. Okey. Apa tu fi'il madhi dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey. Ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang dah nak jawab? Okey, Hajah Nur Fazilah tadi dah jawab ya. Hajah Umur Ridha dah jawab juga. Boleh. Apa fi'il madhi dia? Okey, Hajah. Okey, Hajah Nana Kota. Hajah Zainab. Hajah Zainab dia bukan Hasuna ya. Hasuna tu salah ya. Okey. Okey. Masya Allah ramai jawab. Jadi fi'il madhi dia adalah ahsana. Tengok dalam table muka surat 32. Apa makna ahsana ni? Maknanya adalah berbuat baik. Oh, berbuat baik. Berbuat baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Maknanya berbuat baik. Jadi sini ni sesungguhnya Allah bersama berbuat baik. Sama ada sini ni apalah ni. Okey. Sekarang kita cari lagi sigat dia lagi. Kita cari sigat dia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dah tahu kalau ada alif lam ni alif lam ya. Kalau alif lam maknanya itu confirm dia isim lah tu. Confirm dia isim. Maknanya sigat dia isim ni. Sama ada isim masdar, sama ada isim zaman, isim makan, isim fa'il, isim maf'ul. Isim ni. Sigat dia isim, confirm dia isim.
Confirm dia isim. Tak mungkin dia fi'il. Sebabkan isim, hanya isim yang boleh guna alif lam. Sekarang sigot dia apa ni tuan-tuan dan puan semua? Isim apalah sigot dia ni? Sila tuan-tuan dan puan semua jawab dekat ruang komen. Okey. Ramai jawab isim fa'il, isim fa'il. Okey, boleh. Ada lagi? Isim apa ni nama dia? Sila tuan-tuan dan puan semua, tak apa. Salah. Si kesilapan tu tak apa dalam belajar. Okey. Okey, ada nak jawab? Okey. Masa kita dah habis dah ya. Okey, tak apa. Kita lebihkan je sikit. Isim fa'il. Betul. Ramai je isim fa'il ya. Sebab kalau kita bagi makna, sesungguhnya Allah bersama. Ini kan ya nun ni makna jamak ni. Ni jamak ramai ya. Bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik maknanya gunakan isim fa'il. Yang berbuat baik. Kalau yang berbuat baik maknanya pelakulah yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Maknanya kita gunakan sigat isim fa'il. Alhamdulillah tak ada yang silap. Untuk yang nombor 3 ni tak ada di antara Hajar dan Haji yang tersilap. Alhamdulillah. Isim fa'il. Lepas tu, wazan dia lagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Haji dan Hajah semua. Wazan dia, apa tu wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Wazan untuk isim fa'il. Apa tadi wazan dia? Sila. Wazan dia. Baris yang kedua dalam tabel ni, baris yang kedua. Apa tu wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Wazan dia sekarang. Wazan dia apa? Betul. Wazan dia. Okey, ramai je. Okey, wazan dia adalah muf'ilun. Maknanya sini ni macam mana? Muhsinun. Sebabkan dia bersambung dengan ya dan nun, menyatakan ramai, maka kita bagi baris depan ni jadi baris bawah. Jadi macam mana? Muhsinina. Innallaha ma'al muhsinina. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Boleh tuan-tuan puan-puan ya? Okey. Ini untuk tasrif dah settle dah masalah dia. Tak ada lagi masalah untuk tasrif. Sekarang nahu dia. Nahu dia mungkin saya rasa ni nahu dia dah okey dah. Nahu dia macam mana? Ni tuan-tuan dan puan-puan dah belajar dah ni. Inna apa? Inna dan saudaranya ustaz boleh. Inna amil nasab ustaz boleh. Inna awamilun nawasikh ustaz boleh juga. Banyak nama dia. Inna ustaz harfu taukid boleh juga. Nak cakap ini amil nasab pun boleh juga. Inna dan saudara-saudaranya ustaz boleh juga. Boleh. Jadi inna. Inna and the gangs. Boleh juga. Jadi inna yang nahu dia. Selepas inna, isim selepas inna apa nama dia? Isim selepas inna. Ni inna, selepas dia ada isim. Isim selepas inna dinamakan dengan apa? Isim inna. Jadi isim inna ni. Lafzul jalalah Allah sebagai apa? Isim inna. Jadi lafaz jalalah nama dia. Lafzul jalalah Allah, dia sebagai apa? Isim inna. Sebab tu dia nasab. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa isim inna, kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa isim inna, maka tuan-tuan dan puan-puan kena cari mana khabar inna dia. Mana khabar inna dia? Khabar inna dia bermula daripada ma'a ni. Ini khabar inna. Ini khabar inna. Ni nama dia khabar inna. Jadi ini isim inna, ini khabar inna. Jadi khabar inna ni yang ni ma'a dengan al-muhsinin. Isim dia Allah. Okey, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu ma'a ni sebagai apa dia, ini zaraf nama dia. Ini mudhafun ilaih. Ini zaraf, ini mudhafun. Kalau terjumpa ma'a tu zaraf, selepas ma'a tu confirm dia mudhafun ilaih. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey, itu sajalah sebabkan masa kita tak cukup lagi. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Sudah berlebih 5 minit. Tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah selepas ni kita akan sambungkan bahasa Arab komunikasi 10 minit lagi insya-Allah. Pukul
pukul 12.45 insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sampai tuan-tuan dan puan-puan lewatkan sesi bahasan komunikasi. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan atas kehadirannya. Minta maaf atas kesilapan saya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.